Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa nata'amalu ma'al Qur'anil azim? Bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran yang agung? Bersama saya Ustaz Hafiz. Nota dan ringkasan dari kitab. Kaifa nata'amal ma'al Qur'anil azim? Atau terjemahannya, berinteraksi dengan Al-Quran, yang disusun oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Saudara-saudari boleh dapatkan ia di kedai-kedai buku berdekatan. Saya dapatkan kedua buku ini, iaitu dalam bahasa Arab dan terjemahannya ini, di kedai buku Pustaka Darussalam Al-Ustar, Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. الكهف ayat 1 hingga 3. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, ini adalah nota bacaan saya dan saya kongsikan dengan saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Kita terus. Bandingan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan sebelum-sebelumnya itu, adalah seperti mentari atau matahari dengan pelita-pelita. Tatkala muncul mentari, maka tiada lagi makna cahaya pelita-pelita itu. Dalam peribahasa kita, lagi terang, sudah terang, lagi bersuluh. Maknanya dah jelas. Atau untuk kefahaman yang lebih jelas lagi, zaman kita ini di jalan-jalan sudah dipasang lampu jalan. Lampu jalan ini berfungsi pada waktu malam. Apabila waktu siang, matahari sudah terbit, telah menyebarkan cahayanya, maka dengan sendirinya lampu-lampu jalan tersebut akan terpadam. Begitulah perumpamaan Al-Quran yang menerangi. Apabila dia menerangi, maka cahaya-cahaya lain tidak lagi perlu. Cukup ataupun memadailah cahaya matahari tersebut menerangi sekalian alam. Seterusnya, Al-Quran mengenalkan dirinya dengan nur atau cahaya. Cahaya menerangi kegelapan. Cahaya juga membongkar kebatilan. Cahaya juga menjelaskan hakikat sebenar sesuatu itu. Maka Al-Quran itu dikatakan lengkap. Dia penyuluh kehidupan manusia. Baik, mari pula kita lihat apakah tujuan Al-Quran diturunkan. Dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'anil Azim menyebut, yang pertama ialah meluruskan kepercayaan dan pola fikir manusia. Ya, ini membetulkan akidah, pegangan dan cara berfikir manusia. Maknanya tanpa Al-Quran, manusia akan tergelincir daripada landasannya yang sebenar. Yang kedua, Al-Quran menghubungkan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membaca Al-Quran itu pun sudah dikira ibadah, apatah lagi kita berusaha untuk memahami ayat-ayat Quran tersebut. Seterusnya kita mempraktikkan ayat-ayat Quran tersebut. Yang ketiga ialah membersihkan jiwa manusia. Inilah di antara tugas para
Anbiya alaihimus salatu wassalam diutuskan kepada manusia. Contohnya kita lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan membersihkan jiwa mereka, membersihkan mereka daripada segala noda dan dosa, membersihkan mereka daripada karat jahiliyah, dan mengajarkan mereka kitab dan juga hikmah. Kemudian kita lihat pula yang keempat, Al-Quran itu membentuk keluarga yang menjadi asas kepada masyarakat dan bersifat adil kepada manusia. Jadi yang pertama tentang keluarga. Institusi keluarga adalah satu institusi yang asas, dan Allah Ta'ala banyak ajar kita, dan Allah Ta'ala pandu Al-Quran itu sebagai panduan yang lengkap bagaimana untuk kita melahirkan keluarga yang bahagia, keluarga yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab di antara ibu ayah dan anak-anak, antara suami isteri, dan sebagainya. Begitu juga tentang keadilan kepada wanita, yang sebelum ini wanita di dalam kezaliman, dalam ditindas, tidak ada nilainya. Sebelum datangnya Islam mengangkat martabat wanita, sehingga kan dalam Al-Quran ada satu surah nama An-Nisa, dan ada lagi satu surah Maryam. Nama Maryam itu dinobatkan sebagai nama surah itu sebagai pengiktirafan kepada wanita. Yang kelima, tujuan Al-Quran diturunkan ialah untuk membangun ummah yang saleh. Ummatan wasata disebut. Kita adalah umat yang terbaik daripada segala umat. Antara yang disifatkan lagi dalam ayat-ayat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan sebagainya. Jadi untuk kita bangunkan umat yang saleh, umat yang terbaik, mesti tidak bersama kita adalah Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Maka tiada usaha yang lebih baik dari usaha hendak mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama-samalah kita berusaha untuk kita mendalami Al-Quran Al-Karim dari sudut pembacaannya, dari sudut hafazannya, dari sudut pemahamannya, dari sudut praktikalnya dan sebagainya. Al-Quran turun untuk ditadabbur. Kita lihat dalam Al-Quran sebut antaranya afala yatadabbaruna Al-Quran dalam surah An-Nisa. Kemudian dalam surah Sad ayat yang ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Quran itu turun sebagai satu membawa barakah untuk ditadabburkan ayatnya, dan supaya orang-orang yang mempunyai akal fikiran benar-benar mengambil pengajaran dan peringatan daripada Al-Quran ini. Seterusnya ialah difahami rahsianya. Jadi ada terlalu banyak rahsia dalam Al-Quran. Kita pun dalam hidup ini, bila ada rahsia, memang kita nak tahu rahsia tersebut. Jadi nak tahu rahsia tersebut, mestilah kita benar-benar memberi komitmen, memerlukan masa yang panjang untuk kita gali rahsia-rahsia tersebut, dan kita akan rasa kepuasan, keimanan yang ada dalam diri. Seterusnya ialah Al-Quran juga turun untuk kita eksplorasikan mutiara-mutiara yang terpendam di dasarnya. Terlalu banyak mutiara-mutiara yang tidak ternilai harganya yang ada dalam Al-Quran. Kerana itulah Al-Quran sehingga hari ini
pun tidak habis untuk dikaji, sentiasa ada dapatan baru yang kita boleh lihat. Ia tak kiralah sama ada didapati oleh orang Islam sendiri ataupun orang yang bukan Islam. Bagaimanapun itu sebenarnya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita menemui rahsia mutiara-mutiara yang bergemelapan yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimanapun itu mengikut kadar kemampuan individu. Terletak kepada kita usaha, kita dapat menjadda wajada. Dan usaha kita menjadi seperti keldai. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Jumu'ah, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. Kan, himar dia bawa apa di atas barang, di atas badan dia pun dia tidak mengetahuinya, hanya ikut saja. Jadi kita bukan hanya kita membaca, tetapi kita juga menjaganya, kita juga memahami dengan baik, kita juga berusaha untuk mempraktikkan, mengamalkan Al-Quran dengan sebaiknya. InsyaAllah Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik dan inayahnya. Datang generasi umat hari ini tidak mengutamakan apa yang diutamakan Al-Quran. Contoh paling jelas yang kita boleh lihat ialah kita lebih mengutamakan kehidupan dunia yang sementara ini daripada akhirat yang kekal selama-lamanya. Kita selalu baca dan kita selalu dengar dalam surah Ad-Duha, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu adalah lebih baik untukmu daripada kehidupan dunia. Kerana wal akhiratu khairu wa abqa, kerana ia kekal selamanya. Seterusnya ialah kita lihat generasi umat pada hari ini, ataupun kita sebut umat akhir zaman, tidak membesarkan apa yang dinilai oleh Al-Quran itu sebagai sesuatu yang besar. Contohnya ialah solat. Berapa ramai di kalangan generasi umat hari ini, umat Islam, yang pandang ringan terhadap solat. Tidak solat di awal waktu, tidak solat berjemaah dan sebagainya. Itu kita boleh kompromi lagi, tetapi yang meninggalkan solat, Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Akan ada umat di depan, di akhir zaman nanti, selepas mereka yang benar-benar menjaga solat mereka, mereka yang menyia-nyiakan solat dan mengikut hawa nafsu. Wala'iyadu billahi min zalik. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjaga solat kita dengan sebaik yang mungkin, dan kita tidak menuruti hawa nafsu kita sehingga membinasakan kita. Seterusnya ialah yang ketiga, tidak mengecilkan apa yang dikecilkan oleh Al-Quran. Al-Quran, dalam Al-Quran menyebut apa yang hina, apa yang kecil, apa yang besar, perkara-perkara penting disebut dalam Al-Quran. Jadi manusia hari ini dia membesarkan sesuatu yang dikecilkan oleh Al-Quran, dia mengecilkan sesuatu yang Al-Quran pandang besar. Ini yang kita perlu jaga, dan kita perlu tahu apakah perkaranya yang dipandang hina, dipandang kecil oleh Al-Quran. Dan kita tak termasuk daripada orang yang membesarkan apa yang dikecilkan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat memahami Al-Quran dengan cara yang sebenar, dengan sebaik yang mungkin, insya-Allah. Yang keempat ialah akan wujud generasi umat pada hari ini yang mereka melaksanakan hanya sebahagian daripada Al-Quran dan meninggalkan sebahagian yang lain. Inilah sebagaimana yang kita dengar daripada kisah
Bani Israel. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan setengah daripada Taurat tersebut dan kamu kufur dengan sebahagian yang lain? Apa yang dia rasakan sesuai dia ambil, dia amal. Apa yang dia rasa tidak sesuai dengan nafsu, maka disembunyikan, maka dia tidak melakukan. Barakah Al-Quran itu tidak hanya didapatkan dengan membawanya dan menjadikan ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagai perhiasan di dinding-dinding rumah mereka. Bahkan sebenarnya Al-Quran itu diambil keberkatannya pada mengikuti dan melaksanakan segala hukum hakamnya. Ini yang berlaku, yang dilupakan oleh umat Islam pada hari ini. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 155, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan inilah kitab yang kami turunkan ia sumber keberkatan. Fattabi'uh, maka ikutilah Al-Quran, petunjuk Al-Quran, dan bertakwalah kamu, nescaya kamu akan mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang lebih utama, yang tidak boleh kita lupakan, dan inilah yang kita kena lakukan. Maka tiada lagi jalan lain untuk kita membebaskan ataupun kita nak membangkitkan umat dari kelemahan, ketinggalan dan perpecahan selain kita kembali kepada Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Maka sekiranya berlaku perselisihan, kamu berselisih dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan umat Islam kembali kuat, bersatu, dan umat Islam akan menjadi ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, yang mereka itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di dalam kitab ini pengarang ada menyebut bahawa sebelum beliau mengarang kitab berinteraksi dengan Al-Quran ini, beliau terlebih dahulu mengarang kitab bagaimana berinteraksi dengan As-Sunnah. Beliau menyebutkan bahawa ini berlaku disebabkan penyimpangan dan kesalahan dalam memahami sunnah dan berinteraksi dengannya itu lebih banyak dan menyebar. Maka beliau menulis ataupun mendahulukan kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, dan beliau menyatakan bahawa sepatutnya beliau menulis tentang Al-Quran terlebih dahulu, kerana Al-Quran adalah sumber utama dalam Islam, dan beliau tidak mengambil masa yang panjang untuk mengarang pula kitab Kaifa Nata'amal Ma'al Quran Al-Azim ini. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada ilmu yang beliau kongsikan, sebarkan kepada kita, dan kita juga ingin menjadi seperti beliau, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'ahum linnas, atau kama qala, sebaik manusia itu ialah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekadar itu, kita jumpa di siri yang kedua pula nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudi menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Saudara dialu-alukan bertanya soalan, memberi cadangan. Jika suka, tekan butang like dan share, subscribe jika terus nak ikuti perkongsian saya lagi. Kemaafan diminta atas apa jua salah silap, terlebih kurang insya-Allah kita perbaiki lagi insya-Allah. Terima kasih.